Hadis yang 35 pada malam ini. Wa an Atha ibni Abi Rabah qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ala urika imra'atan min ahli al-jannah faqultu bala qala hadhihi al-mar'atu as-sauda atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra'u wa inni atakashafu fad'u Allah ta'ala li qala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autu Allah ta'ala an yu'afiyaki faqalat asbiru faqalat inni atakashafu fad'u Allah alla atakashafa fada'a laha muttafaqun alaih. Hadis ini pun tuan-tuan sangat menarik. Daripada Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini adalah anak murid kanan kepada Sayyiduna Abdullah bin Abbas ataupun Ibn Abbas. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir, umpamanya tafsir Ibn Katsir, kalau jumpa nama Atha bin Abi Rabah tu, ertinya riwayat itu diambil daripada tok guru dia, iaitulah Abdullah bin Abbas. Apa Atha ni bagi tahu? Suatu ketika daripada tok gurunya sendiri, ni pengalaman dia dengan gurunya, iaitulah Ibnu Abbas. Suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepadaku, maukah kamu aku perlihatkan seorang wanita penghuni syurga? Tu dia. Tengah duduk berjalan, mungkin di kawasan Pekan, mungkin di kawasan Bandar Madinah tu barangkali, tiba-tiba berselisih dengan satu orang. Ibn Abbas tanya pada muridnya ini, maukah kamu aku tunjukkan seorang wanita penghuni syurga? Imra'atan min ahlil jannah. Ini termasuk di antara apa yang pernah dikhabarkan oleh Nabi SAW tentang sahabat-sahabat dia yang lain, yang Nabi juga pernah ceritakan ada di kalangan mereka yang akan menghuni syurga. Selalu Nabi duk bagi tahu lelaki, tapi kali ini Ibn Abbas bagi tahu kepada Atha, Rasulullah pernah bagi tahu ada seorang wanita pula kali ini yang dia juga penghuni syurga. Kalau kita nak tekuni tuan-tuan, dalam hadis Musnad Imam At-Tabrani, di sana dinyatakan dengan jelas afdalu nisa'il jannah arba'. Ada 4 wanita terbaik yang disebutkan sebagai wanita syurga. Siapa mereka ni? Yang pertama Maryam binti Imran. Maryam binti Imran adalah ibunda kepada Nabi Isa alaihissalam. Mai ke orang putih, mai ke pengikut-pengikut Nasrani, mereka ubah nama Siti Maryam itu kepada Saint Mary. Mary itu Maryam, ya, mereka sebut Maryam, Mary. Sedangkan di sisi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, ibunda kepada Nabi Isa alaihissalam ini adalah wanita suci dan dialah salah seorang daripada wanita penghuni syurga. Nombor 2, Khadijah binti Khuwailid, iaitulah isteri kesayangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Fatimah binti Muhammad, dialah putri tercinta, penyejuk mata hati baginda Fatimah, isteri kepada Sayyiduna Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Dan yang keempat, Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim adalah isteri kepada Fir'aun yang hidup di zaman Musa alaihissalam. Lepas tu kalau campur dengan riwayat yang malam ini kan, jadi lebih kurang Nabi pernah sebut beberapa orang sahabiah di kalangan wanita yang mereka ini bertaraf ahli jannah, ahli syurga. Di samping Nabi pernah sebut yang lain. Bagi contoh Al-Imam Saleh Utsaimin sebut dalam syarah hadis ni dalam kitabnya, dia kata
kalau kita tengok tuan-tuan, ada dua kategori ahli syurga yang Nabi pernah sebutkan. Satunya tushhadu lahum bil jannah bi awsafihim, yang Allah Ta'ala rakamkan sifat-sifat dan perwatakan mereka ni dalam Quran. Dan akhir ayat tu Tuhan kata, inilah penghuni syurga. Dia ada sifat-sifat dia ada karakter, dia ada perwatakannya. Contoh dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum, bersegeralah kamu menuju keampunan Tuhanmu. Orang yang bersegera menuju keampunan Tuhan ini, orang yang tak tunggu lama untuk bertaubat kepada Allah. Dia rasa dia buat salah, automatik secepat mungkin dia astaghfirullah, minta ampun kepada Tuhan. Ini contoh orang yang wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Depa ni tuan-tuan, Tuhan janjikan apa kepada mereka? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dijanjikan kepada mereka ini syurga yang lebarnya sahaja seluas langit dan bumi. Panjang tak usah cerita, lebar saja pun sudah seluas langit dan bumi. Biasanya tabiat alam panjang mesti lebih daripada lebar. Dia perut square dia tu. Jadi padan dengan Quran ni, ilmu Allah ni Tuhan bagi tahu ke kita, syurga ni nak bagi tahu ke kamu, lebar dia saja sudah pun seluas langit dan bumi. Panjang tak tahu nak kata kan? Siapa yang bakal menghuni syurga ini? Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk golongan muttaqin. Golongan muttaqin ni siapa? Refer balik ayat tadi ni, orang yang bersegera minta ampun. Sifat mereka didetailkan di dalam Al-Quran. Begitu juga pada ayat 7 hingga 8 surah Al-Bayyinah, pendetilan tentang penghuni syurga. Yang kedua, Syekh Shalih Al-Utsaimin sebut, wa nashhadu lahum bi'ainaihi. Para sahabat bagi tahu, ada di kalangan kami yang Rasulullah identify depa ni dah Tuhan dan Rasulullah sebut dah mereka ini sebagai bakal penghuni syurga. Ahli syurga duduk berjalan di depan mata ni tuan-tuan. Nah, antara mereka ialah Thabit bin Qais bin Shimas, antaranya Sa'ad bin Mu'az, pemimpin di Madinah, antaranya Abdullah bin Salam, salah seorang ulama dan pendeta Yahudi yang akhirnya kembali memeluk Islam, Bilal bin Rabah. Ini semua antara penghuni syurga yang Nabi sebut. Termasuklah 10 orang yang al-mubasyiruna bil jannah, yang diberita gembirakan kata depa ni akan masuk ke syurga Allah. Oh, dapat title ni tuan-tuan, tak perlu Tan Sri, tak perlu Datuk Sri, tak perlu apa dah. Nabi bagi tahu kata itulah penghuni syurga. Nah, termasuk salah seorangnya adalah wanita yang diperkatakan oleh Ibn Abbas ini. Siapa wanita itu? Al-mar'atus sauda, seorang wanita berkulit hitam. Bukanlah wanita yang kita duk mikir kata wanita syurga ni mesti rupawan punya. Kan paling-paling korang Puspawangi ya. Kan paling-paling korang kita kata. Kan hak ni bukan Puspawangi. Hak ni nak banding dengan Puspawangi tuan-tuan. Dari sudut fizikal, dari sudut luaran jauh. Sebab dia ni al-mar'atus sauda, wanita yang berkulit hitam. Bila macam tu, wanita ni khabarnya pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Dia pernah mendatangi Nabi dan dia mengadu. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni ada penyakit, saya sering pengsan. Satu riwayat kata. Yang kedua kata, saya sering kerasukan. Dia pergi mengadu ke Nabi, dia kata, saya ini usra, saya sering dalam keadaan tak sedar diri. Dalam keadaan saya tak sedar diri itu, wa inni atakasyafu, ada ketika tersingkap aurat saya. Kan setengah kata dia ni kena penyakit sawan. Bila penyakit sawan, dia jadi duk tomah tanah tu, duk berguling kot tanah tu dan sebagainya tu. Jadi kadang-kadang terbuka tudung barangkali, kadang-kadang tersingkap kain, nampak betih dan sebagainya. Jadi dia malu. Dalam keadaan dia duk jadi tak tahuan tu, dia tak sedar tak apalah. Tapi bila dia sedar daripada
pengsannya, daripada kerasukan itu, daripada tak sedar itu, dia rasa malu sebab aurat dia orang nampak. Kadang-kadang jadi tak tentu masa. Jadi ketika tengah orang ramai ataupun ketika di rumah seseorang, jadi orang pakat pergi tolong, bila tolonglah keadaan tersingkap aurat dia. Jadi dia pergi jumpa Nabi, dia bagi tahu dan tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, fad'ullah ta'ala li, kalau boleh tolonglah doa kepada Tuhan supaya dihilangkan penyakit saya ni, penyakit sawan saya ni, penyakit tarik saya ni, penyakit yang menyebabkan saya boleh duk pengsan tak tentu masa ni. Mintalah ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah. Nabi bila tengok wanita ini tuan-tuan, Nabi offer pada dia satu benda. Nabi kata kepada dia, in syi'ti sabarti walakil jannah, kalau kamu mau bersabarlah, niscaya kamu akan beroleh syurga. Wa in syi'ti da'autullah ta'ala ay yu'afiyaka, kalau kamu nak, aku boleh doa dan aku boleh berminta, aku boleh menyatakan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia akan menyembuhkan kamu. Betul takat tu je. Nabi offer dia dua benda. Satu, kamu terus dalam keadaan yang macam ni, kamu terus, tapi aku minta kamu bersabar, sebab kamu akan kekal dalam keadaan yang macam ni, tapi janji Tuhan syurga untuk kamu. Kamu sabar, kamu terima keadaan seadanya, kamu reda dengan penyakit kamu ni, yang pengsan tak tentu waktu, yang kadang-kadang kerasukan, yang kadang-kadang pitam, yang kadang-kadang jadi sawan ini, kamu reda waktu bila pun, tapi kamu mati, kamu akan dapat syurga Allah. Ataupun yang kedua, kamu aku boleh doakan kepada Allah dan kamu sembuh, tapi setakat itu saja balasan yang Tuhan beri kepada kamu. Kamu nak pilih yang mana? Kalau tuan-tuan, abang pilih yang mana? Kalau kita lah nah, kalau kita kan, tak apalah ya Rasulullah, tolong doa bagi sihat, lepas tu nanti kita kira lain lah kan. Habak syurga tu nanti kita kira lain, tu kita kan. Syurga tu nanti kita ijah lah, tapi yang ni bagi hilang sakit dulu lah ya Rasulullah. Kita macam tu lah kan. Kalau doktor bagi offer apa pun, nombor satu lu bagi sihat lu, lepas tu kita kira lain lah kan kita. Tapi wanita yang kulit hitam ini tuan-tuan, apa dia kata? Dia kata, kalau gitu asbiru, kalau begitu saya pilih untuk bersabar, saya pilih option yang pertama. Tak apalah, sakit pun sakitlah, sawan pun sawanlah, tarik pun tariklah, kalau itu janji Tuhan syurga untuk saya, asbiru, saya pilih untuk bersabar. Faqalat, tapi dia kata, ya Rasulullah, saya bimbang satu je, inni atakasyafu, saya bimbang aurat saya tersingkap, orang nampak aurat saya, tu je. Fad'ullaha alla atakasyafa, tolonglah doa saya ya Rasulullah, supaya kalau saya jadi penyakit ni teruk macam mana sekalipun, aurat saya tak kelihatan, aurat saya tetap terpelihara. Dia masih lagi tu duk nak jaga aurat. Bila macam tu, fada'alaha, maka Nabi SAW pun mendoakan dia, dan disebutkan dalam syarah hadis, fasarat tusra wala tatakasyaf. Lepas daripada episod hari itu ni, dia jadi satu orang yang kadang-kadang berhadapan dengan penyakit dia, tapi ada ketika dia pitam, ada ketika dia kerasukan, tapi auratnya sudah tidak tersingkap lagi, auratnya tetap terpelihara. Siapa pun tak pernah tengok dah aurat dia selepas daripada itu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, hadis ini adalah hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam sahih mereka. Nah, untuk kita ni tuan-tuan, bila sakit, galakkan untuk berubat secara umum ni ada. Hak tadi ni memanglah dia level wanita ahli syurga, dia pilih hak tu lah. Kalau kita ni tuan-tuan, tak usah buat sembang kemas
Kan kadang-kadang orang kita dia sakit tu jadi point, sakit tu jadi modal untuk dia tak beribadah. Tu masalah. Kan sakit tu pening sikit je, tapi tak boleh nak maya dah. Musing dia kata, musing. Tak boleh nak maya. Kan lah kali tinggal sembahyang. Sakit itu jadi punca untuk kita tidak melakukan ibadah. Tu problem kita, masalah kita. Kan jadi kalau kita ni lebih baik berubat, dan tak salah pun untuk berubat ini, kerana ada galakkan berubat secara umum. Tadawau ibadallah, berubatlah kamu wahai para hamba Allah. Fa innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah azza wa jal, lam yunazzil da'an, Tuhan tidak menurunkan penyakit, illa anzala ma'ahu shifaan, melainkan Tuhan akan turunkan sekali penawar, syifa, penyembuh kepada penyakit yang turun tu. Itu memang kaedah dia. Penyakit yang turun, Tuhan akan buat mari penyembuhnya. Illa al-maut wal haram, melainkan penyakit nak membawa kepada mati, wal haram, dan penyakit tua nyanyok yang nak pergi kepada kematian. Hak tu tak ada ubat. Sakit hap nak mati dah, hak tu bagi ubat apa pun tak jalan dah. Doktor pun suruh klik rumah. Kan kami tak boleh buat apa dah lah ni. Ubat dia baca Yasin, tolong doa bagi mudah roh dia pergi. Doktor kata macam tu lah. Kan dan juga satu lagi al-haram, penyakit tua. Kan penyakit tua, tapi masalah juga kalau tua tak mengaku kata tua ni payah agak. Kan kena guru belakang duk tolak pula, boleh lagi jadi muslim lagi, jadi PM ni tak ada masalah. Hak tu jadi payah juga. Kan memang dia makan ubat pun, memang dia sihat pun, tapi jenis ni tua yang macam ni Nabi kata suruh berubat lah, bukan suruh jadi Perdana Menteri. Kan jadi hak ni Nabi kata tadawaw, berubat, bukan kata untuk jadi orang yang memimpin. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, jadi di sisi ulama fiqah, hukum berubat ini dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki, hukum dia mubah, diharuskan berubat. Gila berubat di mana-mana sekalipun. Imam Asy-Syafi'i menyatakan hukum berubat ini mustahab, sangat-sangat dituntut, sangat-sangat digalakkan. Dan mazhab Hambali, mereka kata tinggalkan berubat itu lebih baik kerana lebih hampir dengan nilai tawakal kepada Allah. Ulama mazhab pun berbeza pandangan, tapi tak usahlah tuan-tuan ambil Hambali ni. Kan tak payah ambil lah Hambali ni. Ona belum? Tak apalah, terima dia kata. Kan sakit pun kata doktor mari rumah pun. Dia kata aku tak sakit. Kan main nak cek darah, tengok-tengok gula 24. Contoh, dia duduk rumah situ, tak mau nak berubat. Kan bukan itu satu yang dianjurkan dalam agama. Kan jadi mudah-mudahan dua hadis yang kita kongsikan pada malam ini tuan-tuan akan dapat menambah nilai kesabaran kita di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah.